Majlis Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu turut mendapat perkenan Sultan Mizan Zainal Abidin supaya solat fardu Jumaat, solat jemaah dan aktiviti agama di semua masjid dan surau ditangguhkan mulai esok hingga 31 Mac. Yang kemungkinan mengenai siapa-siapa saja, maka sebab itu kami di Jabatan Fatwa Negeri Terengganu memutuskan bahawa tidak perlu diadakan sembahyang Jumaat dan diganti dengan sembahyang Zuhur di rumah masing-masing. Dan oleh kerana sebab sembahyang Jumaat tidak dibenarkan juga wujud kepada sembahyang fardu biasa, sembahyang Jumaat di masjid ataupun di surau, maka kami juga meminta supaya umat Islam di Terengganu supaya tidak melakukan sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau ketika ini. Mufti Terengganu Datuk Dr. Zulkifli Muda bercakap di Pusat Pentadbiran Islam Kompleks Seri Iman Bukit Besar, Kuala Terengganu. Di Pulau Pinang, semua aktiviti di masjid dan surau turut ditangguh sehingga 31 Mac. Menurut Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur, sepanjang tempoh tersebut, azan 5 waktu solat fardu perlu diteruskan seperti biasa oleh Bilal bertugas. Sepanjang tempoh itu juga, semua masjid dan surau dinasihat melaksanakan operasi pembersihan dan penyahkuman sebagai langkah mengelak jangkitan kuman. 7 buah masjid dan surau di Sarawak diarah tutup sepenuhnya selama seminggu berkuat kuasa semalam. Langkah berkenaan bagi memudahkan Jabatan Kesihatan Negeri dan pengurusan masjid serta surau melakukan kerja-kerja pembasmi kuman. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata arahan tersebut dikeluarkan berikutan terdapat sejumlah jemaah tabligh yang mempunyai rekod menghadiri majlis ijtimak di Masjid Seri Petaling telah mengunjungi masjid dan surau berkenaan. Surau dan masjid terlibat meliputi 2 buah di Kuching, 2 di Samarahan dan masing-masing sebuah di Betong, Bintulu dan Limbang. Majlis Islam Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak turut mengarahkan semua aktiviti di surau dan masjid berkenaan dihentikan sehingga minggu depan. Bersua kembali, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan usaha menjejak dan mengembalikan danawan MDB dari pelbagai negara terus dilaksana. Jabatan Perdana Menteri menerusi kenyataan media menjelaskan 1.4 bilion dana telah berjaya dikembalikan hasil usaha pasukan petugas yang dipertanggungjawabkan. 6.9 bilion ringgit lagi telah dikenal pasti. Pasukan petugas turut memberi perincian tindakan yang telah dilaksana untuk membawa pulang dana MDB yang disyaki disalahguna di 17 buah negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin